Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum syifa'ul ajil ma'usratikum. Taib, kembali kita semula. Pada hari ini saya akan mengajar berkaitan Al-Qawaid muka surat 44 iaitu Fa'lul Amar. Apa makna Fa'lul Amar? Fa'lul Amar adalah kata arahan ataupun kata suruhan. Okey, ingat tak saya pernah kasih jadual ini, iaitu jadual yang mana mempunyai Fa'lul Madhi, Fa'lul Mudhari' dan Fa'lul Amar. Okey, kali ini kita fokuskan kepada Fa'lul Amar sahaja. Cuba kita tengok anta ketika Fa'lul Amar. Contohnya uktub, penambahan tiada penambahan apa-apa. Penambahan alif dan ba ataupun huruf akhir yang berbaris mati. Maka jadi uktub, tulislah kamu. Seorang lelaki untuk anta, antuma dua orang lelaki, uktuba kamu berdua tulislah, antum uktubu kamu semua tulislah, anti penambahan ya berbaris mati di belakang dan alif di hadapan. Uktubi, kamu seorang perempuan tulislah. Antuma, uktuba, sama antuma lelaki dan antuma perempuan. Antunna, uktubna, kamu semua perempuan tulislah. Okey, perasan tak kenapa tidak ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan ana, nahnu untuk fi'lul amar? Kerana kita tidak boleh menyuruh orang yang tiada di hadapan kita. Huwa, huma, hum ni semuanya adalah yang jauh daripada kita. Dia berdua, mereka semua tu semua jauh daripada kita. Jadi kita tak boleh nak arah dia orang. Jadi disebabkan itulah yang terlibat hanyalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Orang yang ada di hadapan kita sahaja untuk kita arahkan. Okey. Nampak ni? Yang berkaitan adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna sahaja yang berkaitan dengan fi'lul amar. Yang lain tidak terlibat. Okey, kita tengok Fi'lul amar lil mufrad. Apakah fi'lul amar lil mufrad? Tengok ni. Fi'lul amar lil mufrad adalah fi'il, domir, anta, anti. Kenapa anta, anti mufrad? Sebab mufrad ni adalah maksudnya tunggal, satu orang ataupun satu. Jadi anta dan anti sahaja yang menunjukkan satu. Dalam banyak-banyak anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ni, anta dan anti sahaja yang menunjukkan mufrad. Okey. Kemudian musanna. Apa makna musanna? Musanna maksudnya dua. Dalam banyak-banyak anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ni, mana yang menunjukkan dua? Antuma saja. Antuma untuk dua orang lelaki, kamu dua orang lelaki dan kamu dua orang perempuan. Okey, hari ni kita fokus pada mufrad dan musanna saja. Antum dengan antuna ni jamak. Jadi tak payah fokus. Kita fokuskan kepada mufrad dan musanna. Mufrad menunjukkan tunggal, musanna menunjukkan dua. Yang inilah yang muka surat 44 atas tu. Yang berkaitan hanyalah anta dengan antuma sahaja. Okey, kita tengok fi'lul amar. Fi'lul amar lil mufrad. Fa'il, kata arahan untuk tunggal. Anta. Contohnya, udhul. Kan tadi anta dalam jadual tu kena tambah alif dan baris mati di hujung. Maka, untuk kita kata udhul, masuklah. Kamu seorang lelaki, masuklah. Maka, jadilah udhul. Anta, udhul. Kamu, masuklah. Ataupun contoh kedua, ukhruj. Kamu seorang lelaki, keluarlah. Okey. Ataupun kita nak kata awak pergilah. Anta izhab. Awak pergilah. Tapi bagaimana pula kita nak kata dekat dua orang lelaki? Fi'lul amar lil musanna. Bagi lelaki. Fi'lul amar lil musanna untuk lelaki. Kata arahan untuk dua orang. Yang menunjukkan antuma ni lelaki. Antuma ni semua lelaki untuk perempuan. Okey, maaf, anta, antuma ni
boleh untuk dua orang. Sama ada dua orang perempuan ataupun dua orang lelaki. Sama je. Konsepnya kena tambah alif di belakang. Contoh udhul untuk anta tadi tak ada alif. Tapi untuk fi'lu amal musanna kena tambah alif. Contohnya udhula, kamu dua orang lelaki atau kamu dua orang perempuan, masuklah. Ataupun contoh ukhruja, kamu dua orang lelaki ataupun kamu dua orang perempuan, keluarlah. Ataupun kita nak kata pergilah. Izhaba, kamu dua orang lelaki ataupun kamu dua orang perempuan, pergilah. Jadi untuk antuma ni boleh lelaki ataupun perempuan. Okey, contoh ada yang pertanyaan, Ustazah macam mana untuk kita arahkan anti pula? Ini anta sahaja. Untuk kamu seorang perempuan macam mana? Okey, ini. Untuk kamu seorang perempuan, fi'lul amal lil mufrad. Tapi untuk anti, kamu seorang perempuan, kita tengok balik dekat jadual tadi. Untuk perempuan kena tambah apa ketika fi'lul amal, anti? Kena tambah ya yang berbaris mati di belakang. Maka ketika kita nak arahkan seorang perempuan untuk keluar, pergi, masuklah. Maka tambahlah ya di belakang. Udhuli, masuklah kamu seorang perempuan. Ataupun kedua, kita nak suruh dia keluar. Anti, awak seorang perempuan. Ukhruji, keluarlah kamu. Ataupun kita nak suruh perempuan, kamu seorang perempuan, pergilah. Tambahlah dekat izhab tu, tambah ya. Izhabi, kamu seorang perempuan, pergilah. Faham tu? Mana-mana yang tak faham, boleh catat dan bertanya. Okey, kita tengok contoh. Dekat muka surat 44 tu, bawah sekali. Contohnya, laki bertanya dengan laki. Contohnya, kita ada dua orang. Ya Zaki wa Ahmad. Wahai Zaki dan Ahmad. Izhaba ilal asimah. Pergilah kamu berdua ke ibu kota. Okey, ataupun seorang laki. Ya Zaki, wahai Zaki. Izhab ilal asimah. Pergilah kamu ke ibu kota. Okey, penambahan alif dengan baris mati sahaja di belakang. Kalau untuk izhaba ni antuma, maka tambah alif dan alif di depan dan alif di belakang. Okey? Jelas? Okey. Kalau untuk perempuan, dua orang perempuan contohnya. Ya Ruqiyah wa Aqilah. Izhaba ilal asimah. Pergilah kamu berdua ke ibu kota. Tapi kalau seorang je perempuan, ya Ruqiyah, wahai Ruqiyah, izhabi ilal asimah. Pergilah kamu ke ibu kota. Okey, faham tu? Okey, buka muka surat 45 belakang. Fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata perbuatan yang penafian. Penafian Nahi adalah penafian. Contohnya kita nak kata saya tak. Janganlah keluar. Ataupun janganlah masuk contoh Okey. Untuk fi'il nahi ni, kita tengok contoh fi'il nahi lil mufrad. Okey, fi'il nahi lil mufrad. La tadkhul contohnya. Fi'il nahi lil mufrad yang ni adalah untuk anta. Untuk lelaki sahaja. Contoh tadi kita kata keluarlah awak seorang lelaki. Kali ni kita nak suruh dia jangan pula. Fi'il nahi ni adalah kata larangan. Kata larangan. Contohnya, kita nak kata dia jangan keluar. Kamu seorang lelaki jangan keluar. Anta la tadkhul. Tadi udhul, ni tadkhul. Sebab apa? Selepas la mesti kena fi'lul mudhari'. Jadi kat sini adalah fi'lul mudhari' campur dengan fi'il amar. Belakang ni mestilah mati. Sebab ini adalah kata suruhan juga. Jadi la tadkhul. Janganlah kamu masuk. Ataupun contoh kedua. La tahruj. Janganlah kamu keluar. Ataupun yang ketiga. La tadhhab. Janganlah kamu seorang lelaki pergi. Tapi bagaimana pula kita nak arahkan dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan kat sebelah sini. Fi'il nahi musanna.
kata larangan untuk dua orang, sama ada lelaki atau perempuan, sama je. Penambahan alif di belakang. Jadi, pertama sekali letak la dulu. La tadkhula. Janganlah kamu berdua masuk. Ataupun la tahruja. Janganlah kamu berdua keluar. Janganlah kamu dua keluar, sama lelaki atau perempuan. Ataupun yang ketiga, la tadhhab. Janganlah kamu berdua pergi. Okey. Bagaimana pula untuk fi'lul amar lil mufrad tapi untuk anti? Ni untuk anti, untuk perempuan. Penambahan ya di belakang. Jadi, pertama sekali letak la dulu. La tadkhuli. Ta ni jangan pula kita buang. Sebab selepas dia mesti kena fi'lul. Selepas dia mesti fi'lul mudhari'. Campur dengan fi'lul amar. Jadilah la tadkhuli. Janganlah kamu, seorang perempuan, masuk. Ataupun la tahruji. Janganlah kamu, seorang perempuan, keluar. Ataupun la tazhabi. Janganlah kamu, seorang perempuan, pergi. Okay, ini contohnya. Contoh dalam ayat. Ya Zaki, la tahruj minal qas. Wahai Zaki. Zaki ni seorang lelaki. La tahruj. Janganlah kamu keluar minal qas, daripada istana. Ataupun ketika dua orang lelaki. Ya Zaki wa Ahmad. La tahruja al-qas. Wahai Zaki dan Ahmad. Janganlah kamu keluar daripada istana. Bila dua orang kena tambah alif di belakang. La tahruja. Contoh perempuan pula. Ya Aqilah. Satu orang perempuan. La tahruji minal qas. Janganlah kamu keluar daripada istana. Ataupun dua orang perempuan. Ya Ruqiyah wa Aqilah. La tahruja minal qas. Janganlah kamu berdua keluar daripada istana. Okey, hadza faqat. Fahimtum? Kalau ada apa-apa persoalan, catat dan kemudian tanya kepada pensyarah-pensyarah kalian. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.